Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 29 Rejab 3 Mac. Bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan berikut tajuk utama malam ini. Kedaulatan Sabah kekal terpelihara. Juga tidak ambil dos penggalak, status bertukar tidak lengkap 1 April ini. Tuntutan dibuat pihak yang mendakwa sebagai pewaris Sultan Sulu, Sultan Jamalul Kiram kedua terhadap Sabah menerusi prosiding timbang tara antarabangsa di Perancis tidak menjejaskan kedaulatan Sabah sebagai sebahagian negara ini. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata hal itu kerana tuntutan tersebut tidak diiktiraf Kerajaan Malaysia dan juga Kerajaan Negeri Sabah. Jabatan Peguam Negara yang mengetuai Kerajaan Malaysia dalam kes ini, dan kita tengoklah macam mana perkembangannya. Hakikatnya ialah dia tidak sedikit pun menjejaskan kedudukan Sabah sebagai salah sebuah wilayah dalam Malaysia. Beliau berkata demikian pada sidang media bersempena program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia peringkat negeri Johor di Johor Bahru hari ini. Semalam Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan tidak mengiktiraf tuntutan pihak yang mendakwa sebagai pewaris Sultan Sulu, Sultan Jamalul Kiram II menerusi prosiding timbang tara antarabangsa di Perancis. Menurut kenyataan bersama Kementerian Luar dan Jabatan Peguam Negara itu, Malaysia juga tidak mengambil bahagian dalam prosiding oleh waris Sultan Sulu di ibu kota Paris tersebut. Dalam pada itu, Kementerian Luar tidak menolak kemungkinan bahawa terdapat baki rakyat Malaysia masih berada di Ukraine. Berdasarkan maklumat tidak rasmi yang diterima, mereka adalah rakyat Malaysia yang dipercayai tidak berdaftar dengan pihak kedutaan. Saya sebutkan ini kerana kita tidak wajibkan rakyat kita berada di mana-mana ya untuk mendaftar dengan malawakil. Tetapi selalunya apabila berlaku bencana alam ataupun konflik seperti di Ukraine, pada masa itu memang kita akan galakkan rakyat kita untuk melapor. Katanya sekiranya masih ada rakyat Malaysia yang berada di negara tersebut dan memerlukan bantuan, mereka diminta menghubungi Kedutaan Malaysia di Warsaw, Poland. Ia berikutan status Kedutaan Malaysia di Ukraine sedang tergantung pada ketika ini susulan tiada pegawai bertugas di negara terbabit. Sementara itu, mengulas berhubung konflik antara Rusia dan Ukraine ketika ini, Datuk Seri Saifuddin memberitahu Malaysia telah menyokong resolusi tindakan keganasan ke atas Ukraine bersama 140 negara antarabangsa lain. Dalam undian berkenaan, 141 negara menyokong termasuk Malaysia. 5 negara membantah manakala 35 mengambil pendirian berkecuali. Segera bawa ahli keluarga yang mempunyai komorbid atau warga emas dan mempunyai gejala COVID-19 ke fasiliti kesihatan. Itu rayuan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar selepas negara menyaksikan peningkatan kes kematian di luar hospital BID yang membimbangkan. Gelombang Omicron dan varian Omicron dilihat adalah tidak seganas Delta. Tetapi bagi warga emas, terutamanya mereka yang ada comorbidity, ini bukanlah penyakit yang mild ataupun penyakit yang ringan. Ia masih penyakit yang boleh membawa kepada kematian. So please get boosted, dan kalau ada warga emas yang tinggal bersama dengan kita, kalau mereka menunjukkan apa sahaja gejala pun, jangan tunggu untuk gejala itu merosot, rujukkan mereka segera kepada fasiliti kesihatan. Beliau berkata demikian pada sidang media dari Hospital Serdang hari ini. Menurut Khairi Jamaluddin, tinjauan Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati lebih 50% waris kes BID beranggapan pesakit hanya mengalami sakit ringan dan tidak merujuk mereka ke fasiliti kesihatan dengan segera.
Peningkatan kes BID itu adalah membimbangkan, di mana kes positif hanya dikenal pasti ketika proses bedah siasat dijalankan. Dalam pada itu, Khairul Jamaluddin turut memaklumkan kebanyakan kes COVID-19 yang dimasukkan ke ward unit rawatan rapi ICU dan katil digunakan sebagai katil ICU membabitkan pesakit berisiko tinggi ataupun sudah lanjut usia. Bagaimanapun katanya kadar penggunaan katil ICU atau katil yang digunakan sebagai katil ICU di negara ini masih pada paras terkawal. Setakat 28 Februari lalu, 361 katil ICU untuk pesakit COVID-19 digunakan. KKM turut menyediakan 2,210 katil ICU dan repurpose ICU beds yang digunakan untuk merawat pesakit COVID-19. Dalam pada itu, Khairi Jamaluddin turut memaklumkan status vaksinasi golongan warga emas akan bertukar kepada tidak lengkap jika tidak mengambil suntikan dos penggalak sebelum 1 April ini. Bagi penerima dos primer Sinovac tak kira usia untuk dewasa lebih daripada 18 tahun dan bagi semua warga emas tak kira jenis vaksin dos primer yang tidak mengambil dos penggalak, status vaksinasi mereka akan tukar daripada sijil kuning ke sijil putih. Itu muktamad. Menurut beliau, ketika ini terdapat kira-kira 350,000 penerima dos premier vaksin Sinovac dalam kalangan warga emas dikenal pasti belum menerima suntikan dos penggalak. Justru beliau amat menggesa semua pihak yang belum menerima dos penggalak, terutama warga emas, untuk segera berbuat demikian. Tambah Khairul Jamaluddin, pengambilan dos vaksin penggalak boleh dilakukan di semua pusat pengambilan vaksin secara walk-in tanpa perlu menunggu janji temu melalui MySejahtera. Lebih 42,000 individu telah mendapat kerja manakala 1,200 pekerjaan baharu diwujudkan pada Januari lepas. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kejayaan itu membuktikan inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia berada pada landasan tepat bagi mencapai sasaran penciptaan 600,000 pekerjaan tahun ini. Kejayaan itu dimaklumkan Perdana Menteri dalam mesyuarat Majlis Pekerjaan Negara NEC yang diadakan hari ini. Mesyuarat itu membincangkan program dan inisiatif yang telah dan akan dijalankan oleh agensi pelaksana untuk mencipta peluang pekerjaan bagi keluarga Malaysia. Tambah Perdana Menteri, kejayaan itu juga mencerminkan keadaan ekonomi Malaysia yang semakin pulih dengan pembukaan semula pelbagai sektor ekonomi dan sosial. Pada tahun 2021, kerajaan dengan kerjasama bersepadu pelbagai kementerian, agensi pelaksana dan sektor swasta telah berjaya menempatkan 558,633 pekerjaan. Pencapaian ini adalah 112% daripada sasaran yang telah ditetapkan. Justru kerajaan yakin kejayaan ini boleh diulangi dengan sasaran yang lebih tinggi bagi tahun 2022. Kerajaan Negeri Terengganu menafikan sebarang aktiviti pembalakan haram dikesan di sekitar empangan Kenyir susulan timbunan kayu-kayu yang hanyut dalam banjir besar minggu lalu. Menteri Besarnya Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata beliau sudah menerima laporan dari Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri yang mengesahkan perkara tersebut. Menurut beliau, sisa-sisa timbunan kayu itu adalah berpunca daripada kayu yang jatuh akibat kejadian gelinciran tanah dan dibawa arus banjir. Perkara berkenaan turut diakui pihak Tenaga Nasional Berhad TNB dan keadaan itu hampir sama dengan situasi di Bentung Pahang pada akhir 2021 lalu. Sekiranya betul saya sudah dapat laporan daripada pengarah hutan bahawa ianya bukan daripada pembalakan tapi sebarang kayu akibat daripada hujan lah. Daripada bukit tu turun ke bawah bersama dengan lumpur-lumpur itu sebarang kayu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Anugerah Pingat Emas dan Kecemerlangan SPM, STPM dan STAM tahun 2020 di Kuala Terengganu siang tadi. Sisa-sisa timbunan kayu selepas banjir yang melanda Hulu Terengganu pada Ahad lalu menarik perhatian ramai sehingga ada yang mendakwa wujudnya aktiviti pembalakan haram
di sekitar Tasik Kenyir. Pencarum konvensional perlu sucikan wang. Alhamdulillah bertemu lagi. Pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang beragama Islam dan belum beralih kepada skim simpanan syariah dinasihatkan agar segera berbuat demikian bagi mengelak kesulitan pada masa hadapan. Pengerusi Jawatankuasa Penasihat Syariah KWSP Profesor Muhammad Akram Laudin berkata ini kerana pencarum skim simpanan konvensional perlu menyucikan wang yang diperoleh melalui dividen tahunan kerana ia hasil pelaburan yang tidak patuh syariah. Apabila pencarum mendapat pulangan yang tidak patuh syariah, maka hendaklah mereka sucikan dan caranya ialah hendaklah mereka mengeluarkan peratusan tersebut daripada jumlah dividen. Contohnya kita kata kalau dividen yang diperolehi pada tahun itu adalah RM1,000 dan juga pendapatan yang tidak patuh syariah adalah 69%, maka hendaklah dikeluarkan 69% daripada jumlah dividen RM1,000 itu. Mana itu dalam contoh yang saya berikan ini RM690 lah. Tambahnya, wang tersebut boleh disucikan dengan cara menyalurkan kepada Baitul Mal atau untuk kepentingan umum. Setakat 2021, hanya seramai 15.1% pencarum KWSP beragama Islam telah beralih kepada skim simpanan syariah sejak ia diperkenalkan pada 2017 lalu dan ia mewakili 8.3% daripada keseluruhan pencarum KWSP. Bagi dividen KWSP simpanan konvensional 2021, 69% daripadanya perlu dibersihkan dengan menyalurkan kepada mana-mana institusi Baitul Mal. Manakala bagi skim simpanan syariah pula, pencarum tidak perlu melakukan pembersihan dividen kerana ia dari sumber pelaburan yang patuh syariah. Walaupun kita kata dalam konvensional dia punya peratus dividen itu lebih tinggi lagi, tapi bila ditolak dengan peratusan yang perlu disucikan, maka kita akan dapat hanya 30% ataupun 31%. Kita kata daripada, kalau ambil contoh yang 2021, 31% sahaja daripada keuntungan yang kita dapat yang 66.1% daripada keseluruhan simpanan kita. Berdasarkan Muzakarah Fatwa Kebangsaan, dividen yang diperoleh sebelum pengenalan skim simpanan syariah tidak perlu dibersihkan kerana pencarum tidak diberi hak untuk menguruskan simpanan tersebut. Justru beliau menyeru seluruh pencarum KWSP yang beragama Islam agar segera beralih kepada skim simpanan syariah melalui aplikasi KWSP dalam talian iaitu iAccount atau pergi ke cawangan KWSP yang berhampiran. 5,000 pelajar asnaf di wilayah Persekutuan menerima sumbangan tablet daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAUPIP) bagi memudahkan sesi pembelajaran dalam talian. Turut disertakan pakej data internet secara percuma selama setahun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad, bantuan ini adalah inisiatif bagi mengurangkan beban kumpulan B40 ketika pandemik ini. RM3,000 ke bawah miskin lagi sebenarnya. Miskin. Sebab itulah kita Mawid ni kita mengambil berat sangat untuk nak membentuk ekosistem kehidupan masyarakat di sini. Kita cuba untuk nak memulihkan keadaan itu. Mungkin kita tak dapat selesaikan. Kurang-kurangnya kita salah satu daripada agensi, selain daripada agensi kementerian-kementerian lain yang mengurangkan nak bantu orang miskin, kita juga tak lupa benda itu. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Sumbangan Tablet kepada pelajar di PPR Kampung Baru Air Panas, Ibu Negara hari ini. Pada majlis ini, beliau turut menyampaikan replika cek bantuan tablet bernilai RM9.3 juta. Jelasnya lagi, MAUIP turut memberi bantuan pemasangan Wi-Fi di 10 kawasan PPR terpilih di wilayah Persekutuan dengan jumlah keseluruhan RM600,000. Peranti Wi-Fi itu akan dipasang di surau atau Dewan Serbaguna di setiap blok perumahan PPR yang terpilih. Selain itu, sebuah bas yang dilengkapi komputer riba serta internet atau makmal internet bergerak yang disediakan oleh MAUIP akan ke kawasan kediaman penduduk di sekitar Kuala Lumpur secara berkala.
Dalam pada itu, Datuk Idris memberi jaminan ibadat solat sunat tarawih dilaksanakan di masjid dan surau di seluruh negara pada bulan Ramadan yang bakal tiba. Beliau juga berharap prosedur operasi standard SOP pelaksanaan ibadat berkenaan juga akan lebih longgar. Setakat hari ini belum lagi kita putuskan. Tapi saya rasa tidaklah kita kata nak tutup masjid. Masjid tak tutup lah. Masjid yang macam hari tu mungkin hari ini kita laksanakan macam biasa. Dan mungkin ada lagi SOP-SOP yang mungkin agak longgar sikit. Itu bergantung kepada keadaan. Nasihat daripada KKM, maka kita akan mendengar panduan daripada mereka tadi. Tambah beliau, jika pihaknya menerima arahan daripada KKM bagi SOP masjid susulan peningkatan kes, perkara tersebut akan dibincangkan bersama pihak berkuasa agama bagi tindakan lanjut mengikut negeri masing-masing. Beliau juga berharap agar kes COVID-19 tidak meningkat dengan drastik bagi membolehkan umat Islam menunaikan ibadat di masjid. Ketika rakan seusianya menimba pelajaran bagi memburu tempat di Menara Gading, lain pula bagi seorang remaja di Kampung Selat Baganyor, Pulau Tuba, Langkawi. Solihin Saidin, 16 tahun, terpaksa menamatkan persekolahannya setahun lalu dan memilih untuk bekerja sebagai pemandu pelancong bagi meneruskan kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Menurut Solihin, dia pernah melakukan pelbagai pekerjaan termasuk mencari pelanggan yang ingin menggunakan perkhidmatan motosikal sewa di pulau itu. Asal sedih juga lah sebab tu saya fikir bagi habis. Saya berhenti sekolah, saya akan cari duit sendiri lah. Tak mahu bagi mereka beban lagi lah. Kita cari duit sendiri, rasa sedih lah kat mereka tu. Kita duk fikir cari duit sendiri lah. Tak gaduh fikir, tak gaduh bagi mak ayah ni dah beban dah. Kini sejak pembukaan semula sektor pelancongan di Pulau Bebas Cukai itu, dia kini bekerja sebagai pemandu pelancong. Dalam pada itu, menurut kakaknya Siti Nuratikah Saidin, 20 tahun, dia yang telah berkahwin dan mempunyai 2 cahaya mata tidak mampu membantu memberi wang belanja lebih kerana suaminya hanya melakukan kerja kampung dan mengambil upah sebagai nelayan. Kadang-kadang ada juga asal sebab usia kat mak. Dia pun dah ni dah sakit lutut. Saya tak apa ni, tak apa kuat. Usia angok kat dia. Itu kadang-kadang duduk dengan dia. Dengan suami pun duduk dengan dia. Kesian angok kat dia, dia dah banyak tolong. Kami pun tolonglah sikit-sikit pada dia ni. Kata nak tolong banyak tu tak ada lah. Tolonglah hulak jugalah pada dia nak bayar hutang kedai ke, pada dia nak belanja ke. Nasib keluarga ini mendapat perhatian Yayasan Ikhlas yang berkunjung ke rumah mereka. Menurut pengurus Yayasan Ikhlas Cawangan Kedah, Fuzai Syahir Muhammad Fuad, rumah yang dihuni keluarga ini amat daif dan tidak mempunyai tandas. Kita rasa itulah, kita rasa sebab biar tak sangka saudara kita kan masih lagi ada yang kekurangan keperluan kemudahan asas ni. Toilet ni kita boleh katakan kemudahan asas yang sepatutnya setiap keluarga kita ada. So kat situlah berikan kita Yayasan Ikhlas komitmen untuk kita membantulah. Justru pihaknya terpanggil untuk membina rumah tambahan dengan merobohkan bahagian rumah kayu yang tidak dapat diduduki lagi dengan kos sekitar RM25,000. Orang ramai serta badan korporat yang ingin membantu Yayasan Ikhlas dalam kempen Baik Pulih Rumah Asnaf boleh menyalurkan sumbangan ke akaun Maybank Yayasan Ikhlas bernombor 5628 3463 6228. Seorang wanita terpaksa mengambil alih tugas ketua keluarga setelah suaminya tidak boleh bekerja akibat kencing manis kronik sehingga menyebabkan kakinya memburuk. Walaupun ia bukan sesuatu yang mudah, namun Tengku Susilawati Tengku Omar gigih menggalas tugas suaminya, Tengku Azhar Tengku Husin, sejak 6 bulan lalu. Menurut Tengku Susilawati, pendapatan mereka semakin merosot sejak suaminya yang mencari rezeki sebagai tekong bot nelayan tidak boleh berjalan. Hasil dorongan dan semangat yang diberikan suaminya, dia tekad menjual barangan basah laut seperti ikan, sotong dan udang secara penghantaran rumah ke rumah di sekitar Kuantan.
Ibu kepada 3 anak ini pada mulanya kekok kerana tidak biasa bergelumang dengan ikan-ikan mentah. Namun apabila memikirkan keperluan keluarga seperti persekolahan anak-anak, sewa rumah dan ubatan suami yang mencecah RM500 sebulan, beliau cekal dan tidak berputus asa. Saya memang tak pernah putus asa. Selagi saya rasa benda ni boleh pergi jauh, saya teruskan. Sebab saya tengok dengan apa yang saya buat sekarang ni pun, alhamdulillah Allah buka jalan. Mungkin ni rezeki saya juga. Tapi dia kena, hati tu kena cekal sikit. Kena tabahlah dalam hadapi. Mungkin ni ujian yang paling besar untuk saya, untuk keluarga. Sementara itu, Tengku Azhar terharu melihat kesanggupan isterinya mengambil alih tugas sebagai ketua keluarga sejak kakinya membusuk sehingga menyukarkannya untuk berjalan. Saya bukan nak puji isteri saya tengok dia, saya pun kadang-kadang tak tahu nak cerita apa. Saya bersyukur dapat seorang isteri. Dengan cekarnya dia, dengan nak sekolah, dengan atur ikan berat, dengan kadang-kadang dalam masa sehari, buat mana dia duduk kat rumah kadang-kadang sampai 2 jam, 3 jam. Balik sekejap orang order, pergi atur. WhatsApp order. Tapi nak buat macam mana? Saya untuk bertahan, sekiranya saya mampu membayar sewa rumah dengan kereta. Beliau yang tidak mendapat sebarang bantuan daripada mana-mana pihak berharap ada yang sudi membantu meringankan beban yang ditanggung. Letupan bom di Pakistan. Alhamdulillah bertemu lagi. Rusia mengesahkan mula memasuki pusat pelabuhan Ukraine, Kherson, seminggu selepas pencerobohan tentera negara itu. Menteri Pertahanan Rusia mendakwa pasukannya berjaya menawan Kherson, namun penasihat kepada Presiden Ukraine, Volodymyr Zelensky, memaklumkan tentera negara berkenaan sedang berjuang mempertahankan pelabuhan Laut Hitam itu dengan kekuatan seramai 250,000 orang. Datuk Bandar Kherson pula berkata tentera Rusia berada di jalanan dan sudah memasuki bangunan pihak berkuasa tempatan. Tindakan Rusia menawan ibu kota strategik iaitu lokasi Sungai Dnipro mengalir menjadi pusat bandar pertama yang tumbang sejak Moskow melancarkan kempen pencerobohannya pada 24 Februari lalu. Sementara itu, Rusia setakat ini telah membedil beberapa bandar utama sehingga menyebabkan ribuan orang terkorban, manakala lebih 1 juta rakyat Ukraine keluar dari negara itu. Parlimen Ukraine memaklumkan Rusia membedil bandar Izium kira-kira 120 km dari tenggara Kharkiv, membunuh 8 orang termasuk 2 kanak-kanak. Letupan juga dilaporkan berlaku di stesen kereta api Kiev, lokasi ribuan wanita dan kanak-kanak sedang dipindahkan. Kesan pengeboman Rusia juga kelihatan di bandar Mariupol yang menyasarkan kediaman penduduk. Bagaimanapun Rusia masih belum berhasil menggulingkan kerajaan di Kiev. Sekurang-kurangnya 3 maut dalam letupan bom di wilayah Balochistan yang bersempadan dengan Afghanistan dan Iran. Serangan itu turut mengorbankan seorang pegawai polis berpangkat tinggi dan mencederakan 18 yang lain. Letupan dipercayai berlaku ketika van polis sedang melalui wilayah Quetta, iaitu lokasi yang didiami sebahagian kumpulan pemisah dan pemberontak. Pegawai polis Fida Hussein Shah percaya bahawa serangan itu menyasarkan polis dan pelaku dipercayai menggunakan sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kilogram bahan letupan. Hospital Quetta dalam pada itu mengesahkan bilangan mangsa yang cedera meningkat kepada 25 orang. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab setakat ini. Bagaimanapun, puak pemisah Balochistan sejak beberapa bulan kebelakangan ini dilapor meningkatkan serangan ke atas pasukan keselamatan. Bulan lepas, sekurang-kurangnya 9 askar terbunuh dalam serangan di 2 pos kawalan di wilayah itu. Angka korban akibat banjir besar di Australia meningkat kepada 13 orang melibatkan Queensland dan New South Wales. Sementara itu, susulan hujan lebat tanpa henti juga menyebabkan pihak berkuasa mengeluarkan amaran pemindahan serta-merta, terutama di Sydney dan Brisbane. Bencana itu turut menyebabkan ratusan ribu penduduk dalam berisiko. Hujan tidak berhenti menyebabkan air naik dengan pantas, malah lebih tinggi daripada yang diramal. Dalam masa sama, pihak berkuasa Australia turut mengesahkan beberapa empangan telah melimpah. Malah ada empangan di Sydney telah pecah.
Empangan waragamba di Sydney yang membekalkan 80% air di bandaraya itu mula melimpah pada awal pagi semalam. Sementara itu, pihak berkuasa juga mengeluarkan amaran kepada penduduk Australia untuk menghentikan semua perjalanan yang tidak penting ketika ini. Dalam pada itu, menurut pakar, perubahan iklim telah menyebabkan Australia berdepan banjir, kebakaran hutan, taufan dan kemarau yang luar biasa. Malah kerajaan Australia kurang bersedia untuk berdepan situasi banjir yang disifatkan dahsyat dalam tempoh 30 tahun. Kerajaan sentiasa prihatin terhadap keperluan dan potensi masyarakat dan generasi Felda sama ada yang berada di tanah rancangan mahupun yang telah berhijrah. Pada RMK 12 dan bajet 2022, model pembangunan perumahan berasaskan konsep bina sendiri melalui jaminan kredit perumahan dengan dana RM2 bilion diharap dapat meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat Felda. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum dan kekal selamat.